KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Saya Dr. Ahmad Rostan bin Mazin adalah pakar perunding psikiatri di Kementerian Kesihatan Malaysia. Bertemu dengan saya sekali lagi untuk sesi kita untuk hari ini di mana saya akan membincangkan sesuatu yang lebih umum, sesuatu yang lebih luas skopnya, iaitu masalah kesihatan mental di kalangan remaja dan anak-anak, kanak-kanak. Sudah tentu bagi kebanyakan kita, isu kesihatan mental remaja dan kanak-kanak adalah sesuatu isu yang asing kerana kita mungkin tidak menjangkakan bahawa anak-anak kita di peringkat awal pembesaran mereka berhadapan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah penyakit mental atau penyakit psikiatri, dan kita mungkin akan rasa hairan sedangkan mereka baru saja memulakan hidup, mana mungkin mereka tekanan-tekanan tertentu yang boleh mengakibatkan mereka bermasalah dalam kehidupan mereka. Jadi dalam konteks itu tuan-tuan dan puan, sebab itulah saya hari ini kita berbincang secara umum apakah sebenarnya yang berlaku di kalangan anak-anak kita yang boleh menyumbang kepada masalah kesihatan mental, termasuklah penyakit-penyakit mental tuan-tuan dan puan. Jadi sumber rujukan bagi talk saya pada hari ini adalah daripada World Health Organization, Persatuan Organisasi Kesihatan Sedunia, di mana mereka membincangkan masalah-masalah kesihatan mental untuk kanak-kanak dan remaja ini dengan sangat mendalam kerana ia adalah sangat penting kerana mereka adalah aset kepada masa depan negara kita pada satu hari nanti. Dan kita kena meletakkan perbincangan kita ini kepada beberapa asas. Yang pertama sekali, tuan-tuan dan puan, ialah pada ketika zaman kanak-kanak dan remaja, ia adalah tempoh yang sangat kritikal di mana perkembangan fizikal, perkembangan otak, perkembangan emosi, psikologi dan pelbagai pengalaman mereka akan perolehi semasa peringkat umur ini, yang mana semua ini akan mempengaruhi mereka pada ketika mereka menjejak umur dewasa nanti. Dan semua pengalaman ini, sama ada positif dan negatif, akan membentuk siapa diri mereka pada masa akan datang dan mempengaruhi faktor risiko kepada penyakit-penyakit mental yang tertentu apabila kita dewasa nanti. Jadi dalam konteks ini tuan-tuan dan puan, perkara yang paling penting bila WHO bercakap tentang masalah kesihatan mental remaja dan kanak-kanak adalah perkara yang berkaitan dengan environment ataupun suasana bagaimana mereka dibesarkan, kerana ia akan membentuk orang bagaimana yang akan mereka jadi nanti pada satu hari nanti, mungkin tempoh setahun, 10 tahun ataupun 20 tahun daripada masa sekarang. Segala pengalaman negatif yang mereka alami, sama ada di sekolah, di rumah, di media sosial, sama ada mereka terdedah dengan masalah-masalah jenayah ataupun keganasan di TV, di media sosial ataupun di rumah, isu-isu yang berkaitan dengan masalah kesihatan mental ibu bapa atau penjaga, isu-isu yang berkaitan dengan buli dan kemiskinan, isu-isu yang pelbagai ini, sosioekonomi isu ini boleh meningkatkan risiko penyakit mental di kalangan anak-anak kita. Bukan sahaja kepada orang dewasa tetapi kepada anak-anak kita. Dan sudah tentu, kita bila bercakap tentang penyakit mental di kalangan kanak-kanak ataupun masalah kesihatan mental di kalangan kanak-kanak, tidaklah boleh kita samakan dengan penyakit mental atau masalah kesihatan mental pada peringkat orang dewasa kerana perkembangan adalah berbeza, kematangan otak adalah berbeza dan isu yang dihadapi adalah berbeza. Tuan-tuan dan puan, juga harus diingat bahawa dalam konteks masalah kesihatan mental kanak-kanak, kita juga kena mengambil kira isu-isu kesihatan fizikal anak-anak tersebut, isu-isu kesihatan neurologi ataupun saraf anak-anak tersebut, otak anak tersebut yang juga menyumbang kepada isu-isu kesihatan mental. Sebagai contoh, childhood epilepsy ataupun masalah sawan pada zaman anak-anak, kanak-kanak mempengaruhi isu behavior ataupun tingkah laku anak-anak tersebut, emosi anak tersebut dan sebagainya. Isu-isu yang berkaitan dengan developmental disabilities, sebagai contoh isu-isu neurodevelopmental, sebagai contoh autism spectrum disorder, masalah-masalah pembelajaran, masalah-masalah yang berkaitan dengan ADHD, masalah-masalah yang berkaitan dengan IQ dan sebagainya, ini juga boleh menyumbang kepada masalah kesihatan mental anak-anak tersebut. Masalah depresi dan anxiety dan juga masalah-masalah tingkah laku adalah salah satu perkara yang perlu diambil kira juga sebagai masalah kesihatan mental di kalangan anak-anak dan remaja. Dan ini semua adalah antara faktor-faktor yang major ataupun faktor-faktor utama yang mengakibatkan ketidakupayaan atau kehilangan upaya anak-anak ataupun remaja tersebut. Dan mengikut kajian yang telah dilakukan oleh WHO, seluruh dunia lebih kurang 10 ke 20% anak-anak dan remaja mengalami
masalah-masalah kesihatan mental tertentu, dan majoriti di kalangan mereka memang tidak pernah mendapatkan apa bantuan ataupun tidak tahu bahawa mereka memerlukan bantuan. Dan separuh daripada masalah-masalah penyakit mental tersebut berlaku pada umur di bawah 14 tahun ataupun pada umur 14 tahun. Dan mungkin isu ini tidaklah serius di negara kita, tetapi isu-isu yang berkaitan dengan risiko bunuh diri ataupun mencederakan diri sendiri adalah amat tinggi di kalangan remaja di luar daripada Malaysia, di mana ia adalah faktor ketiga kematian di kalangan umur anak-anak berumur 15 hingga 19 tahun. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan, sangat penting untuk kita berbincang tentang isu ini secara tuntas supaya kita semua faham bahawa mereka juga mempunyai risiko. Mungkin fakta ringkas yang saya petik daripada WHO beberapa. Yang pertama adalah 1 daripada 6 anak-anak yang berumur antara 10 hingga 19 tahun mengalami isu kesihatan mental. 1 daripada 6. Yang kemudiannya daripada secara keseluruhan kemurungan adalah isu utama yang dihadapi oleh anak-anak di kalangan remaja, dan juga konsekuen atau kesan kepada masalah ini ada pelbagai, termasuklah kegagalan mereka untuk berhadir ke sekolah, isu-isu dengan progres mereka di sekolah ataupun pencapaian mereka di sekolah dan sebagainya yang kita kena bincang dengan lebih lanjut. Jadi dalam segmen kedua nanti saya akan bincang isu-isu kesihatan mental di kalangan anak-anak di Malaysia pula. Tadi saya cakap pasal secara umum, jadi saya akan bincang pula lebih khusus kepada masalah kesihatan mental di kalangan rakyat Malaysia, anak-anak kita, berdasarkan kajian yang kita lakukan pada tahun 2017. Nantikan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, dalam segmen kedua ini saya akan membawakan dapatan kajian yang telah dilakukan di Malaysia oleh Institut Kesihatan Umum yang telah dilakukan terhadap anak-anak remaja kita pada peringkat umur 13 ke 17 tahun dan telah dilakukan pada tahun 2017. Ini adalah dapatan kajian yang terbaru yang kita boleh gunakan sebagai kayu ukur isu-isu kesihatan mental yang menyerang ataupun melanda anak-anak kita, sama ada kanak-kanak maupun remaja. Sebelum ini saya ada sentuh isu-isu yang berkaitan dengan neurodevelopmental, contohnya autism, isu-isu disleksia, isu-isu pembelajaran, ADHD dan sebagainya. Dalam konteks ini pula saya akan beri pengetahuan kepada tuan-tuan dan puan berkaitan apa yang kita dapati daripada kajian yang telah dilakukan pada 2017. Maksudnya anak-anak ini pada ketika ini mungkin sedang ambil SPM ataupun akan telah pun berada di universiti dan sebagainya. Tetapi apa yang didapati dalam kajian ini sebenarnya amat penting untuk kita tahu supaya kita boleh nampak apakah isu yang kita boleh bantu mereka pada masa akan datang. Tuan-tuan dan puan, untuk yang pertama sekali, fakta yang pertama yang telah didapati oleh mereka, kajian menunjukkan bahawa 2 daripada 7 anak-anak kita berhadapan dengan isu ketagihan internet. Di mana kita tahu bahawa isu ketagihan internet ni adalah sesuatu yang sangat rumit, kerana di zaman sekarang ini internet adalah sesuatu yang amat penting dan mereka gunakan hampir pada setiap masa. Itu adalah isu yang pertama, dan kebanyakan masalah berkaitan dengan ketagihan internet ini berlaku dengan handphone, smartphone yang mereka gunakan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, dapatan yang kedua yang didapati adalah 1 daripada 25 anak-anak kita telah pun menggunakan dadah seawal umur 7 tahun. Ia adalah sesuatu yang memeranjatkan, tetapi bukan sesuatu yang pelik kerana kita tahu bahawa masalah ketagihan dadah di negara kita adalah satu yang masalah yang sangat serius, dan kita masih lagi berperang dengan isu ini daripada tahun mungkin 20, 30, 40 tahun lepas sehingga sekarang. Dan ini lebih menakutkan bila mana kita tahu bahawa ada banyak dadah-dadah jenis baru yang lebih berbahaya, yang lebih poten dan boleh mendatangkan impak yang lebih besar dan lebih menakutkan berbanding dengan dadah-dadah jenis lama dahulu, terutama dadah-dadah jenis sintetik maupun stimulan. Tuan-tuan dan puan, 1 daripada 6 anak-anak kita berhadapan dengan masalah buli di sekolah, di mana masalah buli di sekolah ini lebih prominent di kalangan anak-anak pada tingkatan 1.
di mana ini adalah satu isu yang besar kerana bully boleh mengakibatkan banyak komplikasi kesihatan mental yang lebih serius, termasuklah kemurungan, anxiety, masalah keyakinan diri dan sebagainya. Dan bully ini boleh berlaku di mana-mana, sama ada fizikal, emosi, teks ataupun social media platform dan sebagainya. Seterusnya, tuan-tuan dan puan, 1/10 telah pun merokok, another 1/10 pula sedang berhadapan dengan isu meminum alkohol. Mereka dah cuba alkohol pada umur yang muda dan ada di kalangan mereka telah pun biasa mabuk, maksudnya dah minum banyak sampai mabuk dan sebagainya. Lebih kurang 7% anak-anak kita ada isu yang di mana mereka telah pun melakukan hubungan seks pada seawal umur sekolah merendah, dan 7% ini adalah dapatan pada tahun 2017, di mana kebanyakan mereka melakukan seks tanpa ada perlindungan yang mengakibatkan ada kebarangan berlakunya isu-isu kita panggil mengandung pada peringkat umur remaja ataupun teenage pregnancy. Jadi isu itu sebenarnya adalah satu isu yang besar juga kerana kita tahu bahawa dalam konteks negara kita remaja di bawah umur 16 tahun memang tak sepatutnya berkahwin, dan jika mereka mengandung dan sebagainya, komplikasi kepada keluarga remaja tersebut dan sebagainya, dan komplikasi kepada young pregnancy juga sangatlah, teenage pregnancy juga adalah sangat besar, kerana kita tahu bahawa kajian menunjukkan bahawa teenage pregnancy mempunyai komplikasi yang lebih tinggi berbanding dengan mengandung pada umur yang lebih dewasa. Jadi selain daripada itu, tuan-tuan, kajian juga mengkaji berkaitan dengan isu-isu berkaitan masalah keinginan bunuh diri, rancangan bunuh diri ataupun isu-isu berkaitan dengan percubaan untuk bunuh diri. Kerana ini adalah isu yang sangat besar yang kita kena prihatin, sebab ada ramai anak-anak di luar sana merasakan bahawa mereka tidak patut hidup, tidak mahu hidup, tidak perlu hidup, dan mereka tidak rasa ada sokongan dalam rumah mereka sendiri. Dan jika tadi 7% anak-anak kita telah pun mempunyai pengalaman seks, di mana yang tertinggi sekali di negeri Pahang, berkaitan dengan idea untuk membunuh diri pula tertinggi didapati di Kuala Lumpur, dan kemudiannya anak-anak yang pernah merancang untuk membunuh diri didapati sangat tinggi di Selangor, dan anak-anak yang pernah melakukan sesuatu untuk mendatangkan kecederaan pada diri sendiri kelihatan tinggi di negeri Perak. Mengapa negeri-negeri ini berhadapan dengan masalah-masalah tersebut? Saya tidak mampu nak terangkan pada masa ini. Ia perlulah kena tengok balik hasil kajian yang telah dilakukan oleh IKU pada tahun 2017, tuan-tuan. Jadi bila kita bercakap tentang isu-isu kesihatan mental ini, IKU juga menjalankan kajian berkaitan tentang apakah faktor-faktor yang boleh membantu anak-anak ini terlindung daripada masalah-masalah kesihatan mental yang saya dah sebut di atas. Yang pertama sekali ialah faktor yang pertama yang boleh membantu melindungi mereka adalah sekiranya mereka tahu bahawa ibu bapa tahu apa yang mereka lakukan semasa mereka ada masa lapang. Jadi ibu bapa sentiasa cakna tentang apa yang anak buat masa dekat rumah, apa anak buat masa dengan kawan-kawan, apa anak buat masa dengan telefon dan sebagainya. Ini membantu melindungi mereka daripada kebarangkalian mereka terdedah dengan isu-isu yang saya telah sebut. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, adalah apabila mereka merasakan bahawa ibu bapa faham apa masalah yang mereka hadapi. Yang ketiga, apabila ibu bapa sentiasa cek ataupun tengok apa kerja rumah yang mereka telah buat dan sebagainya, dan apabila mereka merasakan bahawa mereka ada support di sekolah. Ini adalah faktor-faktor pelindung yang boleh melindungi anak-anak kita daripada masalah kesihatan mental dan juga isu-isu psikologi yang boleh menyerang mereka. Jadi benda-benda ini, tuan-tuan dan puan, kajian-kajian ini sangat penting untuk kita tahu supaya kita boleh cakna tentang apakah masalah-masalah yang boleh dihadapi oleh anak-anak kita, dan seterusnya kita boleh melindungi anak-anak kita daripada isu-isu masalah-masalah yang boleh mengganggu masa depan mereka. Jadi temui saya di segmen ketiga, di mana saya akan terangkan apakah tanda-tanda yang kita kena tahu supaya kita boleh bawa anak kita untuk mendapatkan bantuan sesegera mungkin. Nantikan. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan, dalam segmen ketiga ini saya akan menerangkan beberapa tanda-tanda yang kita boleh gunakan sebagai kita punya tanda aras sama ada anak-anak kita ada masalah atau tidak. Sebagai pengetahuan umum kepada tuan-tuan dan puan,
Perkara pertama yang kita kena perhatikan apabila nak memastikan bahawa anak kita mungkin ada masalah atau tidak adalah perubahan yang ketara pada personality mereka ataupun karakter mereka. Tuan-tuan dan puan, untuk anak-anak yang muda, yang pertama sekali yang kita boleh perhatikan, isu yang pertama yang mereka tunjukkan adalah mudah marah dan menunjukkan tantrum yang sangat kerap berbanding yang sebelumnya. Itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah mereka sentiasa bercakap tentang ketakutan mereka dan kerisauan mereka tentang macam-macam perkara, sama ada di rumah, di sekolah dan sebagainya. Yang ketiga adalah apabila mereka menunjukkan sentiasa komen atau komplain berkaitan dengan sakit-sakit yang tidak spesifik, sakit perut, sakit kepala dan sebagainya. Itu juga menunjukkan bahawa mereka mungkin ada isu-isu psikologi yang perlu diambil tahu. Yang seterusnya adalah mereka menjadi tidak boleh duduk diam, nampak resah gelisah, tak boleh nak duduk elok-elok dan sebagainya, kecuali apabila main game. Masa lain memang dia orang tak boleh duduk diam, sampaikan kita pun risau kenapa dengan anak kita ni. Anak-anak yang tidur terlampau banyak ataupun tidur terlampau sikit, banyak mengigau pada waktu malam dan ataupun kelihatan mengantuk pada waktu siang juga menunjukkan tanda bahawa anak kita mungkin ada masalah yang berkaitan dengan psikologi mereka ataupun emosi mereka. Ada anak-anak yang tidak menunjukkan minat untuk bermain dengan orang lain, ada masalah untuk berkawan dengan orang lain juga menunjukkan ada isu-isu yang perlu kita tangani, kena pasti dan juga atasi. Lain-lain daripada itu, mungkin anak-anak kita menunjukkan perubahan dari segi pencapaian mereka di sekolah, sama ada kemerosotan yang ketara ataupun sesuatu yang di luar jangka dari segi grade mereka dan keputusan mereka di sekolah, dan itu juga menunjukkan bahawa mereka ada masalah yang perlu kita kenali pasti. Seterusnya adalah anak-anak yang sentiasa risau tentang sesuatu yang buruk bakal berlaku dekat rumah ataupun di mana-mana saja, takut yang tidak bertempat dan sebagainya pun boleh menunjukkan isu yang sama. Jadi kalau anak-anak yang lebih dewasa dan juga anak-anak di kalangan remaja, benda-benda yang kita boleh jadikan sebagai tanda aras bahawa mereka mungkin ada masalah, yang pertama sekali ialah bila mereka hilang minat untuk melakukan apa-apa yang biasanya mereka enjoy. Kalau contohnya mereka suka sembang-sembang dengan adik-beradik, tiba-tiba tak nak bersembang dengan adik-beradik. Hilang tenaga, nampak macam lemau sepanjang hari, terlampau banyak tidur ataupun terlampau sikit tidur, ataupun nampak macam letih sepanjang hari dan sebagainya. Lebih banyak habiskan masa berseorangan dan juga mengelakkan diri daripada aktiviti sosial bersama kawan-kawan dan keluarga. Takut berkaitan dengan weight gain ataupun takut berat badan meningkat, terlampau exercise yang melampau batas, diet yang melampaui batas dan sebagainya. Itu adalah benda-benda yang kena perhati juga. Selain daripada itu, anak-anak remaja kita kena cek sama ada mereka ada melakukan perbuatan mencederakan diri sendiri. Contohnya kelaran pada tangan ataupun kesan bakaran ataupun kesan luka-luka yang pelik-pelik, kita kena tanya kenapa ia berlaku. Anak-anak yang mula minum, mula hisap rokok dan mula menggunakan rendah juga perlukan bantuan segera sebelum ia terlambat. Anak-anak yang mula engage atau mula bercampur dengan kawan-kawan yang kita tahu ada isu di taman kita, di tempat kita tinggal pun perlukan bantuan dan perlukan intervensi segera. Anak yang tiba-tiba cakap pasal tak guna hidup, rasa macam tak ada harapan, rasa nak mati je, kenapa saya kena hidup, kenapa mak lahirkan saya, soalan-soalan pelik-pelik begini juga perlukan perhatian yang kita kena tahu apa sebenarnya masalah-masalah mereka. Dan mungkin juga anak-anak menunjukkan ciri-ciri yang tenaga yang melampau-lampau, terlampau aktif dan sebagainya. Itu juga adalah petanda bahawa anak kita mungkin ada isu kesihatan mental. Tetapi tuan-tuan dan puan, tidaklah bermakna bahawa bila ada je saja tanda ini maksudnya anak kita sakit mental. Ia memerlukan perhatian yang lebih rapi daripada tuan-tuan dan puan. Nombor dua adalah mereka perlukan bantuan in terms of kita kena tanya ada apa-apa yang berlaku atau tidak, sebab ada kalanya anak-anak kita tak berani nak tanya kita ataupun nak beritahu kita apa masalah mereka. Dan bila kita dapat tahu apa masalah mereka, jika kita boleh bantu, kita bantu. Jika tak boleh, kita dapatkan orang yang lebih profesional untuk membantu mereka. Saya mengharapkan semoga apa sahaja yang saya berikan hari ini boleh memberikan tuan-tuan sedikit maklumat ataupun informasi yang boleh membantu tuan-tuan dan puan berkaitan dengan isu kesihatan mental anak-anak dan remaja kita. Sebab mereka juga pun manusia macam kita juga. Mereka pun ada kebadan-kebadan untuk berhadapan dengan isu-isu begini. Dan sebenarnya bukanlah bermaksud bahawa mereka lemah, tetapi mereka hanya perlukan bantuan dan bimbingan sebelum mereka menuju umur dewasa nanti. Sekian daripada saya. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu.
KPM